Kita kena tengok macam mana nak merebut ni. Okey. Kasih sayang, cinta, pandangan, perhatian yang kita dambakan selama ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ni nak pandangan, kita nak kasih sayang, kita nak cinta, kita nak perhatian Allah ada. Maka setitis kasih sayang yang Allah letak dalam jiwa kita lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apabila dalam hati kita, dalam hidup kita ini ada sedikit tajalli akan kasih sayang Allah, maknanya dunia dan seisinya ni dah tak guna dah. Maka inilah yang dikatakan menjadikan akhirat itu sebagai satu gerabak dan dunia itu adalah sebagai satu dia punya alatan-alatan. Maknanya akhirat itu kepala dia, kepala, kereta api kepala dia. Hidup untuk mati. Bukan hidup untuk kenyang, bukan hidup untuk berjaya, bukan hidup untuk itu dan ini. Tidak. Hidup kita untuk mati je. Daripada saat kita lahir adalah untuk mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana pun kita akan kembali pada Allah. Hidup kita adalah untuk mencari apa? Redha Allah, cinta Allah, pandangan Allah. Itu matlamat hidup kita. Inilah vision board kita. Kalau tak ada, maka hidup kita akan sia-sia. Maknanya apabila kita diiktirafkan, kenapa nak cinta Allah, redha Allah? Sebab nak mengiktirafkan Allah angkat diri kita sebagai hamba Allah. Bukan hamba pada nafsu. Bukan hamba kepada diri kita sendiri, tidak. Hamba Allah. Moga Allah memberikan pengiktirafan kepada kita ini di sisi Allah adalah dia gelar kita ni sebagai seorang hamba. Hati yang penuh dengan kehambaan. Hati yang penuh dengan kejahilan. Hati yang penuh dengan kehinaan. Sebab apa? Itulah sifat diri kita. Kita nampak mulia kerana dipermuliakan oleh Allah. Tajalli pantulan sifat Allah. Kita nampak pandai sebab apa? Allah itu mentajalikan sifat kepandaian dia. Kalau Allah tarik pandai dia, bodoh terus dia tu. On the spot. Hari ni kita nampak kaya, kita nampak ada kuasa, kita nampak berharta. Sebab apa? Sebab Allah memberi. Allah dikatakan. Allah angkat kemuliaan kita ini untuk dipermuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tarik, jatuh. Hatta kalau hari ni kita, ini Perdana Menteri sekalipun. Kalau Allah kata, aku nak tarik, habis. Sistem tubuh badan kita pun kita tak boleh nak kontrol. Ada orang boleh kontrol? Tak boleh. Allah kalau nak collapsekan kita, dia naikkan je sikit je darah kita burst dekat belakang ni, habislah kita stroke. Jangan sombong. Hidup ni jangan sombong. Maka kasih sayang Allah lebih luas sebenarnya daripada kemurkaan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita yang menzalimi diri kita. Allah mencipta manusia, pertama kita kena ingat sebab apa? Atas dasar cinta dan kasih sayang. Allah cipta kita sebenarnya. Kita rasa kita sayang kepada anak kita. Sebenarnya Allah lebih menyayangi anak kita daripada kita. Ketika Allah mengambil anak kita, mematikan anak kita contohnya, untuk kembali pada Allah, kita menangis tanpa henti. Kita rasa kitalah sayang kepada anak kita. Silap. Allah lebih menyayangi anakmu daripada dirimu menyayangi anakmu. Sebab apa? Sebab ketika anak kita masuk tandas saja kita ikut. Tak ada. Ketika anak kita tidur ada kita berjaga tengok. Tak ada. Betapa kasih dan cintanya Allah ketika mana kita tidur, Allah utuskan satu malaikat yang bernama Hafuzah. Malaikat ni Allah bagi, kau tidur, jaga sekian bin sekian. Kau jaga Aisyah, jangan bagi telinganya masuk semut. Jangan bagi hidungnya masuk ulat. Jangan bagi rongga-rongga yang terbuka dalam tubuh badannya dimasuki hatta habuk. Betapa sayangnya Allah pada kita. Cintanya Allah pada kita. Kitalah yang buta. Allahu Rabbi ya Rasulullah. Macam mana? Namun nak sampai kepada Allah ini dia kena melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil Nur Muhammad. Kita tak boleh sampai direct. Maknanya Rasulullah itu adalah bayangan yang pertama tentang tajalinya sifat Allah.
Sebab itu bila kita naik dia kepada, dia sampai nanti pada alam yang hakiki, hanya ada Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tak ada nama lain. Apa kita nak sombong? Nak selawat pada Rasulullah pun sombong. Allahu Rabbi. Tak ada masa Ustazah. Kenapa nak membilang-bilang selawat Ustazah? Kenapa nak ada dekat dalam grup Ustazah? Kenapa nak tik Ustazah? Allahu Akbar. Nampak tak kadang-kadang lafaz kita sombong? Wa na'udzubillah min zalik. Siapa yang mampu menyelamatkan kita nanti di sana? Kalau bukan baginda Rasulullah SAW. Dialah pemegang pintu syurga. Kunci dia daripada Rasulullah. Maka hari ni kita semua perempuan-perempuan yang ada ni kena bergiat untuk menyampaikan kerja Allah. Bila ada datang je kerja Allah, okey, saya lah orang pertama. Bila ada datang je kerja dakwah, saya orang pertama. Bila ada datang je benda yang kena keluarkan harta, saya orang pertama yang akan keluarkan. Jadilah sampai ke tahap itu. Sebab tu kita buka kisah Sri Kandi Teragung. Bagaimana Rasulullah didik isteri-isterinya. Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita sibuk. Allah. Kalah. Benda ni memang kalah. Dengan Allah ini mudah sebenarnya. Hakikat kita dengan Allah, beramal dengan Allah, solat dengan Allah, kita berzikir, mengaji, mudah dengan Allah. Tapi dengan syariat, kita mudah kalah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni selawat sampai 23.0 dah on the way dah ni kan. Tapi perangai prasangka masih banyak. Masih lagi dengki-mendengki. Masih lagi bergaduh, masih lagi Allahu Akbar. Macam mana diri itu? Maka renunglah. Maka sebenarnya Allah cinta kita ni dengan cinta dia. Sebab tu insya-Allah bila ada kelapangan kita akan buka bicara cinta Allah. Sangat puitis bahasanya, halus. Jangan ada gangguan tentang dunia. Kosongkan minda kita perempuan. Ada perkataan me time. Kita kadang-kadang me time ni kan, contoh kat Zura pergi mana, pergi dengan kawan-kawan, pergi bercuti 2-3 hari, melalak-lalak contoh bercuti me time, bla bla bla, sehari semalam tinggal anak suami, tinggal boleh contohnya. Tapi bila untuk me time dengan Allah kadang-kadang kita tak ada. Kita keluar sekejap. Bang, saya nak hilang sehari semalam je bang. Tolonglah izin saya. Kita duduk sama-sama, duduk tepi pantai. Kita tengok bagaimana bahasa cinta Allah. Halus, puitis. Selama ini kita buta untuk pandang. Allah. Orang yang buta matanya tidak akan nampak. Hatinya juga turut buta. Allah menyapa kita. Sebab tu bila buka tentang bicara ya wadud, memang kalau tak menangis saya tak tahu. Memang akan banjir. Sebab bila kita buka cinta, kita seru nama Allah Ya Wadud dalam hati kita, kita panggil dia, panggil. Cinta itu mula bertaut. Hati ni rasa nak pecah, tak tahan menahan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai nak pecah. Inilah bagi mereka yang telah sampai. Ustazah sampai belum? Belum sampai. Tapi kita berusaha untuk sampai sama-sama. Mungkin ada di antara kita ni yang dah sampai. Kita tumpang je. Bukan sebab, tak apalah macam tu. Ni. Mungkin kita hanya boleh menumpang. Maka inilah sebenarnya usulnya adalah kasih sayang, cinta dan rahmat Allah yang kita kena dapat matlamat hidup. Ni nak penutup 2021. Untuk tahun depan ramai dah buat vision board. Tapi adakah matlamat hidup kita hanya untuk dapat cinta Allah? Nak dapat cinta Allah ni senang. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Bila datang kerja agama, saya orang je. Bila datang je, benda-benda yang melibatkan agama, melibatkan Allah, melibatkan Rasul, saya. Kita kena minta, sayalah orangnya. Jangan pandang orang lain. Kita kena biarkan diri kita ni sentiasa Allah pilih. Kita biarkan diri kita ini sentiasa berada dalam pandangan Allah. Jangan biarkan diri kita Allah lupa. Jangan biarkan diri kita ditenggelamkan dengan kelalaian dunia. Sebab tu Datin cukup risau. Dia risau, selalu saya dengar dia kata, ni dah buka PKP ni, saya risau. Makin kurang. Bila dapat orang macam ni, tolong genggam, pegang erat, jangan buang. Sebab apa? Inilah antara sahabat yang akan menyelamatkan kita. Ada kemurkaan
yang kita terima pada hari ini, musibah kadang-kadang adalah kesan daripada diri kita sendiri akibat daripada melampaui batas. Itu sebab kenapa Malaysia ni sampai sekarang kalau kita tengok huru-hara. Sebab apa? Melampaui batas. Allahu Akbar. Nikmat apabila berada dalam kasih sayang Allah adalah yang paling berharga dan sangat bernilai. Allah ni kita minta cenderungkan hati kita untuk kita melakukan akan kebaikan. Cenderungkan hati kita melakukan akan amal ibadah. Melakukan akan sesuatu benda yang Allah suka. Itu tanda cinta Allah kepada diri kita. Bila kita rasa macam terdetik nak buat baik, terdetik rasa nak itu tanda kesan daripada Allah mula menyayangi dan membalas cinta kita. So kita kena sentiasa bercakap dalam diri kita, kenapa tak dapat? Kadang-kadang kita leka dengan dunia ni kan. Leka lalai. Kena je makan nasi biryani terus lemah. Leka dah kita. Dapat beli handbag pun dah sedekah dah kita. Dah tak ingat Allah. Solat kita bagaimana? Maka minta pada Allah, jangan Allah tarik segala nikmat untuk berada dalam majlis-majlis ilmu. Dalam perjalanan tazkiyatun nas ataupun tausiah kita jangan sombong. Sebab tu dah pada awal tadi, jangan sombong dalam hati kita. Rebutlah cinta Allah. Carilah kasih sayang Allah. Dia berada di mana saja. Cari. Kasih sayang Allah adalah pemberian dan juga nikmat daripada Allah. Nak dapat kasih sayang ni anugerah. Bukan sebab kita bagus, bukan sebab kita ni orang baik, bukan sebab kita ni apa-apa. Tidak. Kadang-kadang nak dapat kasih sayang Allah ni, puan-puan sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah ni, kadang-kadang kita terpaksa melepaskan sesuatu. Allah nak bagi cinta dia, Allah akan tarik benda yang kita cinta. Sakit kan? Allah nak bagi cinta dia, kadang-kadang Allah tarik cinta makhluk dalam hati kita. Allah matikan, Allah ambil orang yang paling kita sayang. Sakit kan? Sakit sangat. Bukan mudah, kena ada pengorbanan. Sebab inilah satu perjalanan yang Allah didik kita. Ramai manusia yang hari ini menderita dan bahagia kerananya. Ramai yang menderita, ramai juga yang bahagia. Hari ini kadang-kadang kita bangga kita ada suami. Kita bangga anak kita sihat walafiat. Kita bangga tak kena COVID. Kita bangga semuanya selamat. Kita terlupa. Kita telah dicurahkan segala nikmat. Bagi mereka yang kehilangan suami, bagi mereka yang kehilangan anak, bagi mereka yang kehilangan ibu bapa, dalam tempoh yang terdekat ini dia dapat merasa. Sebab apa? Nak dapat cinta Allah itu kena berkorban jiwa dan raga. Ni memang sakit. Tangisan demi tangisan akan kita lontarkan tanpa henti. Bayangan pandangan mata kita kadang-kadang tak reda ni. Bak kata orang, makan tak kenyang, mandi tak basah. Begitulah. Kadang-kadang Kak Ainul buat Kak T ini jawapan. Kadang-kadang susah nak terima. Tambah-tambah Allah tu dia ambil di saat kita belum bersedia. Allahu Akbar. Hari ni sedap bercakap, contoh macam saya, hari ni sedap saya bercakap dondang. Esok sampai satu WhatsApp dekat semua grup, Ustazah Aisyah dah tak ada. Nak cakap apa? Kena terima. Hari ni sedap. Hari ni contoh suami kita keluar bayar abang. 15 minit kemudian dapat satu berita yang kita tak sendiri tak mampu tanggung. Maka kita nikmatilah satu perjalanan ini adalah satu perjalanan cinta Allah. Maka kasih sayang menyebabkan ramai yang menderita apabila hidupnya memburu kasih sayang manusia. Siapa kejar kasih sayang manusia, dia akan kecewa. Dia akan menderita, dia akan sakit. Sebab apa? Manusia tidak mampu memberi kasih sayang. Minta kasih sayang kepada saya. Mungkin hari ni boleh bagi, esok lusa tak bagi. Sebab tu anak kita sering cakap, kalau ada anak seorang, 2, 3. Anak yang pertama kata, mama ni pilih kasih, mama sayang anak nombor 2. Kita pun kata, mana ada. Anak nombor 2 kata, tak, mama sayang anak nombor 3. Sebab apa? Mungkin hari ni kita mampu beri kasih sayang, esok dah lusa dah tak ada. Sebab kita tidak mampu memberi kasih sayang sekiranya Allah itu tidak memantulkan kasih sayangnya melalui diri kita. Sebab tu hati-hati. Dengan manusia ni kita akan mudah kecewa.
Ibu bapa akan menangis apabila anak tidak menghargai. Apabila anak mula biadab, apabila anak mula tidak menghiraukan, ibu bapa akan stres. Sebab apa? Masa kecil, mak lah bela daripada 2 tapak jari. Semua kita ungkit demi ungkitan. Apabila anak mula tidak menyayangi, tambah anak dah kahwin, sibukkan kepada menantu. Oh, kita pun tambahlah kita ni anak seorang lah. Wah, anak pula sibuk dengan menantu. Tak boleh. Maka akan kekecewaan. Anak-anak sedih apabila mula tidak disayangi. Dia protes. Adik-beradik cemburu antara sesama sendiri untuk disayangi ibu bapa. Allahu Akbar. Kita berada pada fasa ni. Demi merebut semua kasih sayang. Menjadi persaingan di antara adik-beradik untuk dapatkan perhatian seorang ibu, perhatian seorang bapa. Sangat sakit. Salah kita surrender. Bila kita buat sesuatu nak dapat kasih sayang Allah, maka kita akan reda dan tenang. Tetapi bila kita buat sesuatu untuk dapat kasih sayang makhluk, insya-Allah akan kecewa. Maka nak jadi macam mana Ustazah? Jadikan segala kasih sayang makhluk tu duduk di tanganmu untuk mudah kau melepaskan ianya pergi. Kalau duduk kat hati, susah nak bawa keluar. Kalau suami duduk kat dalam hati, Allahu Akbar, sakit. Jika mana Allah ambil, pertama diuji dengan kematian, yang kedua diuji dengan dimadukan. Sakit. Tambah dimadukan. Macam mana nak berhadapan? Sebab tu kita perempuan depression. Maka suami isteri dicengkam prasangka bimbang tidak disayangi. Teman-teman bergaduh berebut untuk disayangi. Dan pelbagai kekecewaan akan menghantui apabila merasai diri tidak disayangi. Hari ni Allah bagi rasa sayang. Bila Allah tarik je rasa sayang, jadi apa? Benci. Allah tu kalau nak buat sekelip mata, macam ni. Kalau kita mengharapkan pada kasih sayang seorang manusia, maka pandang. Ada teknik dia bagaimana ingin memandang di sebalik yang ada ini adalah kasih sayang Allah. Allah sangat menyayangi akan diri. Maka janganlah kita menangisi sesuatu benda kehilangan. Di sebalik diri kita ada kasih sayang Allah. Maka bertafakurlah, muhasabahlah diri, merenunglah. Allah ini akan bagi kasih sayangnya kepada siapa? Hamba yang mentaati. Hamba yang ikut jalan para nabi. Para kekasih-kekasih Allah. Hamba yang berjuang di atas jalan Allah. Hamba yang benar-benar inginkan Allah. Hidup mati lillahi ta'ala. Sebab tu saya sangat terkesan dengan kata seorang sahabat saya. Dia kata apa? Apabila ada kerja dakwah, kerja agama, cakap saya orang pertama. Jangan buang nama saya. Dia sampai cakap macam tu. Sebab itu kalau tengok dalam selawat tafrijiyah ada beberapa nama yang memang saya dah add awal-awal. Bukan saya yang nak. Tapi saya tengok macam konsisten. Mungkin tak sempat. Tak sempat nak tu saya add awal-awal, saya add di admin. Sebab apa? Ada dah mula tugasan. Ini antara penggerak-penggerak. Maka siapa yang kata, Ustazah saya naklah Ustazah add saya. Sebab kadang-kadang kita add dia tak nak tau. Apa hal pula Ustazah ni add kan? Maka PM saya, Ustazah saya memang tiap-tiap minggu berazam untuk masuk dalam majlis, masuk dekat dalam grup. PM saya insyaAllah. InsyaAllah kalau Allah bagi ingat, saya akan add terus. Maka kejar kasih sayang makhluk, maka tak dapatlah kasih sayang Allah. Tak mampu untuk menyatukan hati-hati manusia. Manusia tak mampu. Contoh macam saya hari ni nak satukan hati semua orang. Ustazah yang ni bergaduh dengan ni, sekian bergaduh dengan sekian. Mana mampu, tak boleh. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati kita semua. Maka cari kasih sayang makhluk membuatkan kita makin letih, makin lelah, makin sia-sia, makin penat. Jika tujuan kita untuk mencari kasih sayang manusia, lelahlah kita, penat, kecewa. Sebab manusia ini, dia memang memenatkan. Contoh kita, layan suami kita, contoh yang penat. Penat. Nak bagi makan yang paling sedap, penat. Siapa kata tak penat? No. Dia makan je sedap. Contoh, kita melayan antara seorang isteri melayan suami, penat. Ingat apa tak penat? Sebab mereka memang sangat memenatkan. Ataupun keadaan itu memang memenatkan. Tetapi bila kita minta ibadah kerana-Mu ya Allah, maka penat itu bertukar menjadi ibadah, ibadah bertukar menjadi pahala.
Suami balik buat kopi, ni ibadah. Cara menyantuni tak. Abang ni balik minum kopi. Tadi kau tak minum roti canai tadi. Parah pula dia Dah balik minta kopi pula. Kan kencing manis abang ni. Sebenarnya malas contoh. eh? Memanglah dia memang penat lah sikit kan. Dia penat melayan kita pun penat juga. Kita kata layan dia penat. Kita layan dari segi kederat penat. Dia nak layan perasaan kita triple penat. Pening kepala dia. Kan? Kita macam-macam berangai. Kejap A, kejap B. Bertukar sekelip mata. Kita ni ya Allah. Kalau perempuan ni, dia punya keputusan split second boleh berubah tau. Tanya, yang nak makan apa? Ingat makan nasi goreng lah. Suami pun bawa. Okey, jom kita pergi kedai sekian beri sekian nasi goreng dia. Taklah bang, saya rasa saya nak makan Japanese lah pula. Tak ke biol suami kita? Lepas tu kita tanya, kenapa bang stres? Kan kalau cakap stres sebab awak kan, mau terbalik kita lah. Tapi dia sabar je. Kita rasa kita penat layan dia. Dia triple penat. Sebab tu bertabah lah. Suami yang berjaya kahwin 2-3 tu memang hebat, super duper hebat saya rasa. Nak layan seorang pun juling biji mata tau. Tu yang kadang-kadang botak kepala dia. Duduk menung. Kenapa abang termenung? Tak daya nak layan sebenarnya. Kita ni perempuan ni banyak berangai. Maka berpalinglah dirimu dari kepenatan memburu kasih sayang manusia. Allah kata paling. Tapi Ustazah macam mana sekejap lagi kan nak pandang suami kan. Sekejap lagi takkan nak cakap saya benci awak kan. Ini kena faham betul-betul. Maksudnya berpaling itu hati ni. Hati. Maknanya dia duduk je dekat dipanggil syariat. Sayang nampak suami sayang kita ya Allah. Inilah kasih sayangmu padaku ya Allah. Amalan murah rezeki tu so far testimoni tentang suami lah. Saya macam terkejut juga suami tu rasa macam wah macam cinta pandang pertama kan. Bayangkan ayat saya share lah. Saya mohon maaf kalau ada yang terasa ada ayat dia macam ni dah Timona. Dia kata ini kalau saya ingat lah, kalau saya terlupa saya tambah-tambah tu saya minta maaf. Masa tidur isteri ni suami dia puji, masa dia tidur pun dapat sweet. Allah, saya rasa macam ini berat nanang dan kat dia. Berat nanang kalau tengok saya tidur. Tantah dalam hati saya, kalau saya tidur berdengkur mulut ternganga dia kata sweet. Maka ini kesan daripada amalan kita Imam Asyuti ni berat juga ni saya macam alamak. Tapi bila kita kata berat nanang, sweet sangat hati. Betul lah. Kalau saya tidur berdengkur dia kata dia, yang tengok muka awak pun saya rasa macam tenang. Saya rasa sayang. Dalam hati saya dah nak meninggal ke tak tahu siapa meninggal. Dia meninggal dulu ke saya meninggal dulu. Kan ini selingan lah. Maka sebenarnya itulah tanda cinta Allah dah mula pada diri kita. Di sebalik kasih sayang suami beri pada kita tu Allah dah mula sayang. Maka jangan takut. Teruskan beramal. Tapi jangan minta sampai dia masuk pula dalam hati. Dah pula, manalah pergi kat T ni. Entah pergi mana, entah. Datin pergi mana? Dah Datuk panggil sokmo. Ustazah tak boleh dah. Tak adalah sampai macam tu. Selalunya, keberkesanan ataupun keberkatan amalan itu. Orang yang kita sayang, dia tidak akan mengganggu hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah. Jangan risau. Bincangnya Ustazah nak bangun solat tahajud. Saya takut Ustazah. Tak ada. InsyaAllah dia akan redha. Dia akan bagi. Dan kadang-kadang dia tanya pula kat kita, manalah awak ni saya nampak berubah dah daripada dulu awak berzikir handbag hari ni awak berzikir tak payahlah bang selawat maknanya dia nampak perubahan kita. Sampai kan hebatnya saya punya kuliah untuk kaum wanita. Sampai suami pun nak masuk kuliah saya. Wah, saya seram lah. Saya pun tak seram. Takut Maka sebenarnya itulah antara keberkesanan. Saya yakin semua melalui. Tapi malu nak cerita kan. Tapi ini sedikit testimoni. Siapa yang nak, kita akan bagi. Takut Kak T. Banyak lah Kak T yang takut. Maka berpaling. Jangan sampai hati kita masuk cinta manusia. Bila masuk, kita takut kita lemah. Kemudian kita akan terbuai. Suami kita okey je, kita yang huru-hara. Contohnya lah kan. Maka sayangilah manusia kerana Allah. Ni point dia. Ya Allah, saya nak sayang suami macam mana kerana Allah.
Takut lupa diri. Tengok. Data mana mesti, ini yang bagi jawapan ni, yang komen ni mesti ada feedback. Dia tak cerita je, kita tunggu aja Jumaat saya jumpa data, saya tunggu, saya tak ada telinga saya kan. Apa yang dia nak bagi? Kan? Diorang ni pemalu. Kak Ain yang lain Kak Umul minta maaf Kak Aino. Diorang ni pemalu kalau dalam ni. Kalau saya kata cuba cerita testimoni, pemalu semua. Bila kejap lagi jumpa, dia terbalik tau. Mereka jadi penceramah, saya jadi pendengar yang setia. Bercakap ke saya. Yelah. Kata kita memang pemalu. Maka sebenarnya kita sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Atas apa? Tujuan untuk beribadah. Tadi itulah. Menjawablah. Kita nak buat apa sebab untuk beribadah. Kak Ain jangan takut. Kak Ain kita buat untuk sebab apa? Kenapa nak sayang orang-orang jemaah kita? Sebab ibadah kerana Allah. Dengan tujuan untuk mendapat kasih sayang manusia lillahi ta'ala. Maka kita, jika kamu disayangi, syukur. Syukur Rahmat. Syukur, terima kasih ya Allah. Jika kasih sayangmu tidak dihargai, kalau dihargai, syukur macam ni. Tunjuk baik. Contohlah. Cuba kalau tak dihargai, mulalah muka macam apa tak. Maka ingatlah Allah sentiasa menyayangimu. Bila cinta kita buat baik, kita buat sesuatu benda. Contoh orang yang menggerakkan, yang dipanggil penggerak kerja-kerja dakwah ni, saya yakin mesti menerima pelbagai, orang kata, kecaman, panahan yang terima. Maka yakinlah Allah yang menyayangi. Biarlah apa yang kita buat orang tak hargai. Biarlah orang mengata, mengadu domba, mencaci, menghina. Pandanglah ianya sebagai satu taburan bunga cinta Allah pada kita. Sebab kita buat ni semua untuk Allah. Kita buat bukan buat untuk manusia. Buat untuk manusia penat. Sebab manusia ni kita akan tinggalkan. Dia akan lebih menyayangimu jika segala perbuatanmu hanya kerana mencari cinta ni. Maknanya kalau kita buat semua ibadah kerana Allah, itu yang akan dapat. Dunia dan seisinya akan datang. Dunia dan seisinya akan datang. Maka tak payah penat-penat lah. Orang yang duk cari rezeki, orang yang duk pening kepala, resah, gelisah. Kenapa tak ada rezeki? Jaga Allah. Bila kita betul-betul sungguh-sungguh jaga Allah, Allah akan balas. Kalau tak dihargai, sabarlah. Redalah. Jangan kecewa. Kalau kita ni duk katalah tak dihargai, kita mengungkit, kita kata itu dan ini, maka sia-sia pengorbanan kita. Maka kita akan penat. Tak ada nilainya. Tak akan ada setiap perbuatan kita itu melahirkan cahaya dalam hati kita. Tak ada. Maka dalam kita buat sesuatu benda, jangan rasa kita ini baik. Jangan rasa kita ini bagus. Sebab apa yang kita buat kebaikan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang Allah bagi kepada kita adalah pantulan sifat Allah. Allah bagi, maka lakukan segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersayang-sayangan kerana apa? Allah. Kenapa tolong sekian bin sekian? Kerana Allah. Kita ni asbab musabab je. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wallazina amanu asyaddu hubballah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Maka hubungkan hati kita dengan Allah. Bagaimana nak hubung? Tujuan amal kita kerana Allah. Kalau kita sebelum solat kita tengok itikad kita. Kita solat, buat amal kebaikan semua kerana Allah. Inna solati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Maka bila kita buat sesuatu untuk Allah, tidak ada minta timbal balik balasan, Allah akan mencintai akan perbuatan. Tapi kalau kita minta dengan agenda sendiri, buat sesuatu benda atas takdir sendiri, atas kesan diri sendiri, ianya akan melakukan, iaitu Allah akan melaknat kita. Allahu Akbar. Maka sebenarnya kadang-kadang kita tengok, kita buat baik ni. Buat program untuk mengajak orang kebaikan, tapi kita nak pujian. Habis program kita kata, orang tak terima kasih buat kita. Apple sebiji pun tak bagi kat kita. Contoh. Maka sia-sia, penat. Contoh orang kahwin. Dah lah orang sebelah pakai rumah kita. Lepas tu orang sebelah pula terlupa. Nak kisahnya. Allah nak uji kita ni. So mungkin semua pernah berlaku keadaan ini.
Dia terlupa sebab apa? Allah nak uji akan apa yang kita buat kerana penghargaan Allah ataupun penghargaan manusia. Maka kita buat baik, tolong orang apa semua, lala terlupa. Dia terlupa bagi kita. Kan? Kita kata masa dia susah dulu, akulah yang tolong, bersusah payah. Bila dia senang, kau tengok dia gimana? Sebenarnya yang memberikan susah itu, yang memberikan rasa itu Allah. Sebab Allah nak apa? Uji kita. Maka jangan mudah terasa. Dah lah jiran sebelah rumah kahwin. Lepas tu dah tak ucap terima kasih, kan batik selai pun tak bagi. Waduh, kau orang tu tak tolong, tak datang, potong bawang seulah pun tak ada. Dia baginya kat orang tu kan bang. Kita kan sering. Maka lepas ni malas lah nak tolong dia lah bang. Dah bermasam muka. Maka Allah sangat-sangat tidak suka. Sehingga ada ulama yang mengatakan Allah melaknat perbuatan baik tersebut. Nampak? Kita buat baik tapi kita mengungkit, kita mengadu domba. PM tepi. Maka sebenarnya bila kita mengungkit, kita mengeluh, tak akan dapat pahala. Itu yang pertama. Tak kisahlah tak dapat pahala. Memang perlu tak dapat pahala. Yang paling kita takut tidak dapat cahaya dalam hati. Wa na'udzubillah min zalik. Maka tanda dalil keimanan, nak tahu kita ni, amal kita, ibadah kita, kuliah kita, pengajian kita ini bagaimana melahirkan akan keimanan. Pertama, lahir dalam hati rindu pada Allah. Dengar je azan Allahu Akbar, tak sabar nak pergi. Asyik kepada Allah. Apa je dengan kuliah, kadang-kadang orang kata, awak ni dah kenapa ni semua ustaz awak nak ikut ni. Semua kejap ni macam huru-hara. Sebab dah mula asyik. Ingat kepada Allah. Sentiasa ingat, sebut mulut ni Allah je. Pergi mana-mana dapat makan, Alhamdulillah ya Allah. Macam itulah mulut kita. Dapat rezeki sikit, ya Allah, baiknya Allah. Yang bagi orang. Tapi kita nampak perbuatan Allah itu. Tetapi jangan menjadikan hakikat Allah sehingga terlupa pada syariat. Ni saya ingatkan juga diri saya. Seringlah kita, buah dia adalah syariat. Sikit-sikit Allah. Oh, ini Allah lah bagi. Ini Allah, lupa ucap terima kasih. Orang bagi tumpang rumah, contohnya bagi tumpang rumah kat kita. Baiknya Allah, Allah bagi tumpang rumah. Lalah kita tinggal ke rumah orang tu. Macam hotel. Kita biarkan dengan sampah kita tak kutip, jangan. Itu syariat yang tidak bagus. Maka sebenarnya Islam itu indah. Islam itu bersih. Islam itu cantik. Cek diri kita, tengok keadaan diri kita, kesan daripada hati yang bersih, kesan daripada hati dan amal yang baik menghasilkan keadaan sekeliling yang bersih. Makna mana-mana pun kita pergi, kedai makan ke kan, kita pergi kat mana-mana pun kan, kita tak boleh nampak kotor. Tak ada masalah pun orang tu nak tolong bersihkan. Contoh kita pergi dekat tandas awam tak ada masalah pun. Tapi ingat kadang-kadang apa salahnya pergi flush kan. Kadang-kadang mungkin orang tu terlupa nak flush. Kita masuk tandas tengok sekian. Ada hadiah buat kita kita pun belah. Pergi tandas lain. Apa salahnya tekan je lah flush tu. Kadang-kadang kita tu kan. Maka hadiah itu kita buatlah pergi. Nampak tisu kadang-kadang kan. Kutip, buang. Benda-benda itu. Sebab tu pesan guru saya, pecahkan ego. Kita ni jangan ada ego dalam hati. Macam mana nak pecahkan ego, kita tahu ego kita di mana. Tak semua orang ego dia dengan duit. Tak semua orang. Ada orang dia boleh hidup tanpa duit. Tapi dia tak boleh hidup tanpa penghargaan manusia. Ada orang dia boleh hidup tanpa penghargaan manusia. Tapi dia kena ada duit. Ada orang dia boleh hidup tanpa semuanya itu. Tetapi dia kena hidup dengan keadaan yang mewah. Ada juga, ramai. Maka pecahkan ego kita. Perlu dipecahkan. Pecahkan dengan apa yang kita tak suka buat. Contohnya, saya paling menyampahkan kalau masa majlis saya tukang buka mikrofon. Macam kalau boleh datang nak duduk bersila kan. Macamnya kan nak dengar kan. Konon tetamu lah. Konon lah kan. Nak kalau boleh depan sekali duduk. Minta maaf kalau ada ahli-ahli jemaah surau ke, jemaah masjid ke, kadang-kadang kita dah chop tempat, chop tempat. Macamlah masjid tu kita punya, macam ada belakang nama masjid tu nama ayah kita contoh Ustaz dah chop yang tempat. Ni tempat solat kita contoh. Kemudian kita lambat, datanglah seorang anak muda duduk kat depan tu. Kemudian kita cakap apa? Tepuk belakang dia. Dek, ni tempat makcik, adik duduk belakang. Wah. Amalan mulia tetapi adabmu tidak cantik. Walaupun
kita ini nak duduk saf paling depan. Nampak? Hati-hati. Kadang-kadang kita teruji kat sini. Oh, mentang-mentang AJK surau. Wah. Duduk dekat aircon je. Yang kita ni duduk kat mana? Celah-celah aircon je. Kadang-kadang kita rasa kita AJK surau, kalau boleh muka ustaz tu depan muka kita. Yang lain lantaklah belakang tu. Maka apabila orang yang dah ada di depan, biar. Itu cara memuliakan. Pesan guru saya, dia kata apa? Latih hati supaya tidak ada takabur dengan ilmu. Saya ni rapat dengan ustazah ni. Saya dengan isteri ustaz tu memang baik macam ni ustazah. Contoh bangga kan. Saya dengan isteri dia macam ni minum-minum tepuk-tepuk ustazah. Contoh bangga kan. Tapi sebenarnya hati kita dalam takabur itu lebih jahat adabnya. Allahu akbar, na'udzubillah. Maka dalam hidup kita ni macam mana pun kita kena kejar untuk mendapat cinta Allah. Jangan kejar kedudukan kita pada hati manusia. Apabila kita kejar kedudukan pada hati manusia, akan berlakulah iaitu corruption. Akan berlakulah tindas menindas. Apabila kita nak berada di atas, kadang-kadang kita lupa kita dah mula menindas yang di bawah. Kadang-kadang bila kita nak nama kita sering disebut, kita terlupa ada nama yang tertinggal. Kadang-kadang kita ingin berada di satu tempat yang kita nak, kita terlupa ada orang yang tak makan. Wa na'udzubillah min zalik. Maka dalam latihan tazkiyatun nas, didik hati, banyakkan bersedekah, banyakkan memberi, banyakkan memandang di bawah. Maksud saya pandang bawah ni bukan kata lepas ni semua tengok bawah sampai tergantuk-gantuk kepala suami. Tak. Maknanya lebih memandang kepada yang ada di bawah. Check Facebook kita tu, kita suka tengok yang mana. Tengoklah orang-orang susah. Kalau jangan tengok orang atas kita, wah bestnya pergi melancong dekat New Zealand, bestnya. Memang hati kita, nafsu kita akan tertarik nak buat sesuatu benda itu. Sebab itu, pergi ke tempat yang mewah akan mematikan hatimu. Pergi kepada tempat yang fakir akan menghidupkan hati kita. Banyak lagi rumah orang-orang fakir miskin. Bila kita pergi rumah fakir miskin tu, dialah yang mendidik hati kita. Hati kita mula hidup. Tapi kadang-kadang duduk masuk hotel 5 bintang, 12 bintang, 17 bintang, dia semakin mematikan hati. Itulah antara bagaimana nak mendidik hati kita. InsyaAllah hari Jumaat banyak bersedekah setiap hari, banyak mendoakan untuk ummah, banyak kita memberi peringatan kepada kawan-kawan, pesan-pesanan. Untuk kita sentiasa berada bersama-sama di jalan yang benar. Moga-moga Allah pimpin kita untuk berada pada jalan yang Allah redai. Allah jadikan hati kita hati yang benar-benar jujur inginkan Allah. Allah perjalankan hidup kita, hidup seperti mana kalau tak dapat seluruhnya seperti baginda Rasulullah, dapat sikit pun jadilah. Moga-moga Allah berikan kita istiqamah dalam setiap amalan. Walaupun amalan itu sedikit. Lebih memadai daripada kalau kita buat terlalu banyak tetapi tidak istiqamah. InsyaAllah bagi mereka yang saya mungkin ada yang baru masuk, saya berhajat untuk meminang sesiapa yang ingin buat solat tasbih untuk penutup 2021. Boleh PM saya ataupun PM PA saya tu, PA untuk bagi tahu in detail. Untuk saya membuat penutup. Kalau tak ada susah-susah sangat rumah saya, tapi cuma rumah saya ni ada kekangan sikit. Maklumlah duduk rumah burung ni macam-macam. Bila burung ni payah, nak naik tu susah, nak turun pun susah. Visitor tak boleh masuk lagi. Itu sebabnya. Nanti menjadi masing-masing susah. So sebab itulah saya tak buat kat rumah saya. Kalau dulu selalu juga buat kadang-kadang kan. Bukan tak nak ajak kat rumah saya, boleh je. Tapi agak sukar. Maka siapa yang berhajat, Allah berikan detikan nak mengimarahkan tempatnya, tak kira lah kat mana-mana pun yang berhajat untuk buat, boleh PM. InsyaAllah kalau kita terlalu banyak sangat permintaan, kita akan buatlah hari demi hari. Maknanya sebelum penutup ataupun mungkin dah terlajak pada pembukaan pun boleh insyaAllah. Maka saya ini sebagai satu postman je.
Yang memberi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah saya. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya sendiri. Rancangan-rancangan itu semua datang daripada Allah, bukan rancangan saya. Kalau Allah berkehendak semuanya jadi di atas takdir Allah Al-Qadir Al-Muqtadir. Kadang-kadang kita ni hanya bercadang je, plan A yang B yang jadi. Kita plan B, Z yang jadi. Itulah kita, manusia yang serba-serbi lemah dalam pengaturan. Kerana kita ada yang maha mengurus dengan sempurna. Dialah Allah Al-Barik Al-Qudus, yang maha mengatur dengan sempurna. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua. Alhamdulillah, terima kasih, syukur kepada Allah. Moga-moga kalau kitab Bisikan Nurani ini ditaja sebenarnya oleh tim Subang. Tim Subang dia ada bagi sedikit tajaan. Moga-moga mengalir barakah buat mereka semua, anak-anak mereka jadi anak yang soleh dan solehah. Kita semua ni akan dimatikan dalam husnul khatimah. Kita akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Kita akan diberikan anak yang soleh, solehah, bijak, pandai, anak-anak yang alim ulama, insyaAllah. Moga sekadar itu saja. Saya mohon ampun dan maaf. Banyak salah dan silap daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang datang daripada saya sendiri. Maka kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni bil ibadati. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni bil ibadati. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni bil ibadati. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.